politik dan bangsawan daripada Sabah ataupun Sarawak yang menggunakan sentimen kekayaan negeri Sabah milik rakyat Sabah, tetapi setelah dipulangkan yang kaya hanya 10-15 orang Sabah, yang lain semua tetap kekal miskin. Sebab itu bukan masalah di Sabah sahaja, itu masalah di Semenanjung juga. Kita ada pimpinan UMNO kata harta mesti diberikan kepada orang Melayu supaya orang Melayu kaya. Memanglah dapatkan orang Melayu, tapi 10 orang Melayu, Melayu Kelantan, Melayu Perlis, Melayu Pahang, Melayu Kedah masih lagi miskin. Kita juga tahu keadaan Sabah dan keadaan Sarawak yang ada pada hari ini, kerana walaupun banyak yang diambil oleh persekutuan, yang masuk kepada Sabah Sarawak itu pun banyak masuk kod lain. Dia tidak sampai kepada rakyat. Sebab itu bagi saya, kita mesti masuk ke peringkat baru apabila kita menawarkan tawaran kita kepada rakyat Sabah. Ia tidak cukup. Sebab sekarang ini ramai orang suka tumpang masuk lori. Dulu kita yang kempen pasal Sabah, jom ubah, mesti bagi hak kepada rakyat Sabah. Lepas itu semua orang pun Sabah, rakyat Sabah, tapi bila dia dapat, dia buat benda lain. Jadi maksudnya, kalau kita hanya bercakap tentang hak Sabah, saya tak pasti itu akan dapat menarik undi rakyat. Tetapi kalau dalam tempoh 3, 4, 5 bulan ini, 1 tahun lagi kalau pilihan raya umum, untuk persediaan pilihan raya negeri yang akan datang, kalau kita ada plan yang terperinci bagaimana kita bukan saja mahu mengembalikan hak rakyat Sabah, tetapi juga untuk memastikan bahawa apabila kekayaan itu sudah balik ke Sabah, dia dikawal, dipantau, diselia, supaya mana-mana pegawai kerajaan, mana-mana ahli politik, baik kamu daripada JRS, UMNO, Bersatu, Warisan, PKR, DAP, kamu berani ambil RM10 duit orang miskin, tempat kamu adalah dalam penjara. Itu yang kita kena buat. Dan itu akan ambil masa dan ambil banyak tenaga, daya fikir, kena berkempen secara meluas. Sebab itu kalau tanya saya secara terus terang merasakan soal berunding itu bukan lagi jalan yang baik untuk kita. Atas beberapa sebab. Satu ialah soal masa. Kita tidak ada masa untuk berunding. Dan kita pun banyak berunding sebelum ini. Kalau di Sabah, saudara-saudari lebih sedar dan lebih faham bahaya kalau terlalu berunding, ataupun kadang-kadang kalau kita berunding, kita tidak mendapat semuanya. Kadang-kadang kita juga terkongkong dalam rundingan kita. Saudara-saudari di Sabah juga faham bahawa dalam untuk kita berunding, kita mesti berunding dengan kekuatan kita sendiri. Kita mesti berunding dengan keyakinan kepada kekuatan kita dan keyakinan rakyat kepada kita. Hanya dengan berunding begitu, baru kita boleh masuk meja rundingan dengan gah, dan kita dapat menjamin bahawa kita boleh pulang kepada parti kita, kepada cabang kita, kepada pimpinan kita dengan satu keputusan yang adil dan saksama kepada semua. Tapi kalau kita berunding semata-mata untuk mendapat 3-4 tempat, kalau kita berunding semata-mata atas janji kawan-kawan ataupun saingan yang memberi pelbagai syarat yang kadang-kadang tidak masuk akal. Saudara-saudari tahu bahawa kalau runding dengan UMNO untuk dapat sokongan UMNO 3-4 kerusi, besar kemungkinan dia minta untuk dia jadi Perdana Menteri. Kalau runding dengan Bersatu, Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Jadi hari ini Muhyiddin kata dia nak jadi Perdana Menteri. Minggu depan Muhyiddin kata kita dengar dulu. Minggu depan sekali lagi Muhyiddin kata saya nak tanya orang lain dulu. Lama-lama 4 bulan kita masuk pilihan raya, kita tidak ada persediaan. Sedangkan yang akan memenangkan kita, contohnya di Sabah, ialah seberapa cepat kita turun ke bawah menyampaikan idea kita dan tawaran kita kepada rakyat biasa di kedai kopi, di ceramah-ceramah,
Kalau di Sarawak, di Rumah Panjang. Jadi sebab itu saya agak jelas bahawa masa untuk kita berunding sudah pun tamat. Okay. Saya nak jawab beberapa soalan tadi, terutamanya saudari Beaufort tadi tanya tentang calon. Kan? Dalam parti ada yang suka, ada yang tak suka kepada saya. Sebahagiannya juga kerana perbezaan pendapat mengenai calon. Saya tidak bersetuju. Daripada dulu, sahabat-sahabat yang kenal saya faham, saya tidak bersetuju sekiranya calon diumumkan pada saat-saat akhir. Bagi saya, itu adalah sebahagian sebab kenapa kita kalah dalam pilihan raya. Saya daripada awal, dan itu jugalah salah satu sebab pertembungan dengan saudara Azmin dahulu. Masalah kadang-kadang pimpinan parti ialah oleh kerana pimpinan atas ini satu bidang kuasa yang besar ialah menentukan calon. Dan kadang-kadang kita nak simpan kuasa itu dekat dengan kita sampai saat-saat akhir. Bila kita umum saat akhir, ada macam-macam masalah. Ada soal dana, ada soal orang tak kenal lah. Kalau saya pun, saya jadi juga ketua cabang. Kalau saya tak pasti pun bertanding, yang aku jual rumah untuk berkempen, buat apa? Amalan di negara-negara lain, ya, di Eropah, amalannya ialah calon ditetapkan lebih awal. Selalunya 1 hingga 2 tahun lebih awal. Kita juga ada mekanisme dalaman yang terbaik, iaitu pemilihan parti. Kalau pemilihan parti sudah berlaku dan kita sudah ada organisasi di setiap cabang, dan di setiap cabang itu ada 1-2 kerusi yang kita akan tandingi, bukankah lebih baik bahawa kita tetapkan sebanyak yang mungkin mereka yang telah pun menghidupkan cabang, membelanjakan wang sendiri, memastikan bendera kita berada di kawasan setempat, mereka inilah yang sepatutnya diberikan peluang untuk bertanding. Kecuali ada hal-hal yang kita hanya ketahui kemudian lah. Contohnya kemudian kita tahu dia ada buat hal. Tak boleh lah kalau macam itu. Tapi maksudnya sebarang campur tangan mengenai calon itu, paling banyak pun saya ingat 20% saja akhir-akhirnya di peringkat pusat. Seberapa banyak yang mungkin sebaik... Itu saya kata bahaya sebab saya selalu goyang kepala. Sebaik-baiknya, tapi kalau Haji Amin suruh buka, kalau buka nanti dapat botak. Dah terlambat lah, kalau pakai kena pakai sampai habis. Sebab itu sebaik-baiknya kita melalui proses pemilihan parti, kita memilih, kita bagi peluang untuk menghidupkan parti. Dan sekarang ini juga kita ada banyak proses yang kita boleh laksanakan untuk menguji seseorang calon itu 1-2 tahun sebelum pilihan raya. Kita boleh bagi tugasan kepada dia, berapa anggota baru dia boleh bawa masuk, berapa pengundi atas pagar dia dah jumpa. Kita ada cara untuk buat kaji selidik, melihat penerimaan penduduk tempatan terhadap 1-2 tahun dia menjadi bakal calon. Kalau pandangan saya, dan kalau saya menang, saudara-saudari, sama ada pimpinan lain bersetuju ataupun tidak dengan saya, itu memang pandangan saya daripada awal lagi bahawa calon mesti diumum awal dan seboleh-bolehnya diserahkan kepada suara akar umbi. Bahawa campur tangan pimpinan atas itu hanyalah dalam kes-kes tertentu. Bukannya semua. Dan saya ada masalah ini. Ini yang kadang-kadang ada orang berbeza pendapat dengan saya dan mereka merasakan saya kadang-kadang mulut leza. Bagi saya, kalau kuasa dipusatkan kepada 4-5 orang pimpinan paling kanan di Kuala Lumpur, saudara-saudari, itu akan mewujudkan budaya podek. Kerana untuk jadi calon, tidak perlu jaga cabang elok-elok, tidak perlu ada di bawah, tidak perlu ramai orang. Asalkan ada kabel, maka kamu ada peluang yang lebih besar untuk jadi calon. Saya mau direkodkan hari ini. Saya memang menentang sistem itu daripada dulu pun. Kerana bagi saya,
Kekuatan parti datang daripada orang bawah. Kekuatan parti tidak pernah datang daripada 2-3 orang hebat macam mana pun di atas.